Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala kerana hari ini kita dapat bertemu kembali sebelum kita mungkin bercuti minggu depan, ada cuti raya haji kan. Okey. Baik, hari ini kita nak terus sebab hari ini tajuk kita agak panjang sikit. Dan agak sedikit inilah mencabar sikit, iaitu boleh buka muka surat buku teks muka surat 129. Kalau ikut tajuknya ialah solatlah sebelum kamu disolatkan. Baik, sedikit pandangan mengenai solatlah sebelum kamu disolatkan. Maknanya kita kena solat, kita akan disolatkan. Maknanya apa itu kita kena solatkan? Itu solat jenazah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala sahibikum. Okay, semayanglah jenazah sahabat kamu ini. Maknanya Allah Nabi kata apa? Semayanglah. Kalau orang yang dah meninggal, kita kena solat. Situasi sama hari ini. Maknanya kita solat orang hidup, solat kepada orang yang telah meninggal. Baik, pengertian solat jenazah boleh tengok 130 tu. Solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup terhadap orang Islam yang telah meninggal dunia. Maknanya syarat jenazah tu orang yang hidup solat kepada orang yang meninggal. Okey, hukum dia apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa? Fardu kifayah ni fardu ke atas sebahagian orang di tempat itu. Kalau maknanya kalau seorang tu meninggal di tempat tu, contoh kan, di tempat tu, maknanya kalau dah ada sekurang-kurangnya seorang untuk solat jenazah, dah cukup dah. Tapi biasanya kita akan buat solat jenazah ramai-ramai lah, kan. Cuma di situasi ketika pandemik ni mungkinlah sedikit terbatas, kan. Tapi tetap fardu kifayah tetap, maknanya tetap ada, walaupun tetap kena buat walaupun seorang. Cara melaksanakannya ialah sunat dilakukan secara berjemaah, dan sah juga dilakukan secara bersendirian. Okey, baik. Ini niat. Allah Akbar. Baik, muka surat 130 tu. Okey, kita tengok bagaimana niat. Dia ada banyak niat bagi ataupun niat kita nak lakukan solat ke atas jenazah lelaki, jenazah perempuan, jenazah kanak-kanak lelaki, jenazah kanak-kanak perempuan. Tapi beza dia sikit lah. Okey, saya bagi secara ringkas. Niat bagi jenazah lelaki, usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Ni kalau solat jemaah lah. Saja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kalau perempuan tukar sikit, tukar yang mana merah ni, hazihil mayyitah, ke atas mayat perempuan ini. Kalau mayat kanak-kanak lelaki, tukar yang mana merah je, hazal mayyitil tifli, ke atas mayat kanak-kanak lelaki. Kalau kanak perempuan, hazihil mayyitah tiflah, kanak-kanak perempuan. Kalau tak boleh, baca bahasa Melayu je, tak ada masalah. Baca Melayu dalam niat, dalam hati kan. Okey, seterusnya kita terus kepada kaifiat ataupun cara-cara melaksanakan solat jenazah. Yang pertama, kita kena berdiri. Sama macam solat juga, solat fardu juga. Berdiri bagi yang mampu, berniat dalam hati. Niat apa? Niat yang tadi yang kita baca tadi kan. Kalau tak boleh niat bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Saja aku semayang jenazah ke atas kanak-kanak ke kan. Sebab tu biasanya imam, kalau kita solat kat masjid, imam akan bagi tahu, okey, kita nak solat jenazah anak perempuan. Takut ada orang yang tak tahu. Mungkin orang tu tak tahu jenazah apa, lelaki ke perempuan ke apa kan. Jadi imam akan beritahu, jadi kita akan niat dalam hati lah. Kemudian ni takbir pertama, niat. Kemudian terus baca Al-Fatihah. Okey, Al-Fatihah biasa. Takbir kedua, Allahu Akbar, takbir ni baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu paling ringkas lah. Kalau nak panjang sampai fil alamin innaka hamidum majid pun boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya takbir yang ketiga. Takbir ketiga buat apa? Doa. Doa apa? Ringkas dia doa dia. Allah ni ringkas dia doa dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ni bagi lelaki, jenazah lelaki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini doa bagi untuk jenazah lah sebenarnya. Okey, tu takbir yang keempat. Takbir yang ketiga. Okey, seterusnya takbir yang keempat berdoa juga. Doa dia lain sikit. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu.
Dia panjang lagi kan. Wal ikhwanil ladzina, sampai ini lah panjang lagi, tapi ini yang ringkas lah. Kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Okey, dia adalah doa dia. Kalau kamu nak apa, bacalah doa yang bahasa Melayu tu kan. Kalau nak fahamlah doa apa. Tapi kalau biasanya orang baca bahasa Arab lah, kan. Okey, baca bahasa Arab, yang baca bahasa Melayu lah doa tu. Okey, sebab dalam solat kan. Okey, tak boleh baca bahasa Melayu. Baik. Dan seterusnya bagi salam. Dia tak ada rukuk, tak ada sujud, tak ada tahiyat, memang tak ada Dia 4 takbir, kemudian bagi salam. Berdiri je. Okey. Baik. Sedikit info, tengok bawah ni. Ini kalau untuk kedudukan, okey, imam dan jenazah ketika solat jenazah. Yang pertama, jenazah lelaki letakkan kepalanya di sebelah kiri imam dengan bahagian badannya di sebelah kanan imam. Maknanya manakala imam berdiri di bahagian kepalanya. Paling senang imam berdiri kat kepala, tu jenazah lelaki. Kalau jenazah perempuan, imam berdiri di bahagian punggungnya, ataupun di bahagian di bahagian tengah-tengah dia lah, jenazah tu. Tu paling senang. Takut-takut kadang orang tu baru sampai nak solat jenazah, tak tahu jenazah apa. Tengok dia kena tengok lah imam, nak tanya orang pun tak tahu. Contoh kan, tengok imam tu berdiri kat mana. Kalau kamu tengok dekat muka surat muka surat 131 ni, tengok kedudukan imam tu dekat kepala jenazah tu kan. Mana imam jenazah tu jenazah lelaki. Kalau kedudukan imam dekat tengah-tengah jenazah tu, maksudnya jenazah perempuan. Cumanya kalau tahu lagi elok lah, sebab kita tahu tu jenazah kanak-kanak ke, jenazah kanak-kanak lelaki ke perempuan kan. Sebab kita boleh dalam niat kita. Okey. Dan yang terakhir, sebagai rumusan, umat Islam dituntut laksanakan solat jenazah ni, kerana solat ini merupakan tanggungjawab Muslim yang hidup terhadap Muslim yang meninggal dunia. Amalan ini dapat melahirkan rasa keinsafan dalam diri kita. Maknanya kalau kita solat jenazah kat orang yang meninggal, maknanya kita akan insaf lah diri kita. Allah, orang ni dah meninggal dah pergi dah. Kita ni tak tahu bila kan. So kita akan sentiasa bersedia, sentiasa melakukan amalan ibadah, sentiasa melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah, insya-Allah. Kan? Kalau dekat Mekah kembali haram kan, kalau siapa yang pernah pergi umrah ataupun pernah pergi ataupun akan datang pergi haji dan sebagainya kan, memang kalau dululah, sekarang waktu pandemik Allah alam lah, tapi kalau dulu sebab keadaan di Mekah Madinah ramai orang Islam kan, so kematian pun ramai lah. Setiap kali solat, lepas solat tu mesti ada, kebanyakan ni mesti ada, bukan satu pun, kadang lebih kan, kadang 10 orang pun ada kan. Tapi itulah, orang-orang semua impikan untuk meninggal di Mekah kan, di Madinah. Baik, itu saja untuk hari ini. Cuma Ustaz ada bagi sedikit aktiviti ya. Okey, aktiviti ni berkaitan dengan solat jenazah yang kita belajar tadi lah. Yang pertama ni, pilih dan tulis jawapan yang betul. Okey, pilih. Saya rasa semua tahu baca kot kan. Saya baca secara ringkas lah solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang apa? Meninggal dunia. Ni jawapan lah yang tanpa kosong ke atas mayat orang Islam yang telah pertama ni meninggal dunia, mati. Yang kedua, hidup, meninggal dunia. Yang ketiga, meninggal dunia, hidup. Pilihlah. Okey. Yang kedua, hukum menunaikan solat jenazah ialah wajib ke, sunat ke, fardu kifayah. Yang ketiga, tempat kosong sekiranya masyarakat Islam di suatu kawasan tidak melakukan apa ke atas mayat orang Islam yang telah meninggal dunia, apa? Okey, yang pertama ni sunat solat jenazah, makruh solat jenazah, berdosa solat jenazah. Yang keempat, solat jenazah tidak mempunyai rukuk. Apa lagi? Tempat kosong, sujud, duduk antara dua sujud, dan saya cakap tu kan, apa? Maknanya kita solat jenazah ni tak ada rukuk semua kan. Pilihlah i'tidal ke, tahiyat ke, takbir ke, bacaan Fatihah, doa ke. Okey. Terdapat apa kali takbir dalam solat jenazah? 2 ke, 3 ke, 4 ke? Boleh pilih. Satu lagi. Ini kaifiat ataupun cara-cara menunaikan solat jenazah. Ada dalam buku teks. Ini mungkin ada yang Ustaz ringkaskan sikit. Kamu boleh tulis. Okey, tulis ikut bawah ni. Ikut mana? Ikut turutan lah. Pilihlah mana tu. Ini tak ikut turutan. So kamu kena ikut turutan. Masuk nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ikut nak panah nombor 4, nombor 5. Allah, nombor 5.
mu 6 dan yang terakhir mu 7. Pilih dan masukkan ikut turutan. Okey. Boleh buat dalam buku. Kalau ada printer boleh print. Nanti boleh snap pada Ustaz Boleh snap pada Ustaz, nanti insya-Allah Ustaz akan tandakan. Kan untuk tanda pantas Ustaz akan tandakanlah nanti. Okey, cepat kan. Boleh kamu snap dan PM pada Ustaz. Insya-Allah apa yang baik pada Allah dan apa yang buruk pada kelemahan Ustaz sendiri. Dan Ustaz sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.